Yang kalimah syahadah tu, antara kelebihannya, bila kita mengucap tu kita syukur aku masih dipilih sebagai orang Islam. Sebab tadi mungkin kita ada buat benda yang kita tak perasan, dah keluar dari Islam. Kan? Benda-benda kita cakap ke yang jadi murtad kita tak sedar. Bila la ilaha illallah, saja-saja mengucap la ilaha illallah, perbaharui. Bukan mesti pagi saja, bila-bila pun kita sebut la ilaha illallah tu, maksud dia kita dah perbaharui syahadah. Ada hadis dia tu, perbaharui syahadah. Selawat ni yang pertamanya bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Satu lagi sebagai doa keselamatan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya Allah selamatkanlah aku hari ini, dia kira satu doa. Tapi kalau kita selawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah balas 10 kali doa. Doa keselamatan tu 10 kali Allah balas. Maksud dia shortcut, baca sekali dapat 10 kali. Kalau yang tadi, ya Allah selamatkanlah aku hari ini, sekali je, sekali je. Tapi kalau kita selawat 10 kali Tuhan balas. Kalau campur dua-dua lagi cantik. Doa pun doa, selawat pun selawat. Yang ketiga, istighfar. Antara kelebihan dia menghapuskan dosa-dosa, walaupun sebanyak buih di laut. Cuma dosa besar kena taubat, nasuhah, dan salah dengan orang kena minta maaf, kena selesai dengan orang. Itulah. Kalau dosa-dosa lain tu, dosa-dosa dengan Tuhan ni kira habis. Dan istighfar ni juga nak mujarabkan doa. Doa kita duk doa tak dapat, rupanya dosa kita tadi duk halang. Bila kita istighfar, habis dosa tu, doa pun Tuhan terima. Saya pernah cerita dulu satu pengalaman, pakai contact lens. Satu hari tu bubuh-bubuh dia terlipat, dia masuk dalam mata duk kat atas. Nak tarik macam mana tak boleh keluar. Tak jenuh nak kena pergi bedah, tak boleh keluar. Duduk di dalam lah. Cermin mata yang kat dalam mata tu, duduk di dalam. Baca doa apa semua tak jadi. Kata apalah ni, aku ni banyak dosa dah. Tak nak istighfar. Istighfar supaya nak hapuskan dosa, supaya doa kita mudah Tuhan terima. Baru sebut belum astaghfirullahalazim ke, saja dia turun, keluar terus. Yang tadi kita jenuh tarik, kelopak mata cungking semua kan, dia sendiri dah sebut astaghfirullahalazim, terus keluar terus sendiri. Rupanya situ je, tak sangka. Itulah satu pengalaman dulu. Ingatkan nak kena bedah, istighfar ya, rupanya banyak dosa. Bila kita istighfar, Tuhan kabulkanlah agaknya, hapuskan dosa tu, terus keluar. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kalau dari segi kata Nabi Muhammad, kita tak akan terkena bahaya yang mengejut. Itu dari segi cakap Nabi Muhammad. Dari segi maksud dia pula, dari segi maksud dia lagi hebat. Tak ada apa-apa yang di langit dan yang di bumi yang akan memudaratkan kita, selagi dengan nama Allah tu. Kemudian la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan kekuasaan melainkan daya dan kekuasaan Allah. Yang kita usaha segala, baca segala, doa segala, cinta kepada Nabi apa semua tadi, patah balik kepada hakikat. Hakikat dia Allah yang berkuasa. Bukanlah bacaan-bacaan tadi tu tak ada apa-apa semua tu. Allah yang berkuasa. Patah balik hakikat balik. Allah saja berkuasa. Jangan kita rasa aku baca ni bismillahirrahmanirrahim ni tak kena apa ni. Kita duk sangka bismillahirrahmanirrahim tu yang kawal kita. Patah balik la haula wala quwata illa billah. Allah balik yang berkuasa semua. Kemudian Al-Fatihah. Biasa kita nak baca Al-Fatihah ni, kita akan mula dengan auzubillah. Maksudnya minta berlindung dengan Allah. Nak masuk hutan ke, jumpa musuh ke, bencana alam ke, kalau kita kata auzubillah pun dah power dah tu, sebab berlindung dengan Allah. Di medan perang, auzubillah, aku berlindung dengan Allah. Yang ramai-ramai tu dia berlindung dengan ramai dia, berlindung dengan senjata dia, dia berlindung dengan kekuatan dia. Kita berlindung dengan Allah, lagi kuat. Kalau ramai-ramai kita baca na'udzubillah. Al-Fatihah, yang ni ibu segala bacaan. Ayat kursi biasa kita baca sebelum tidur. Sebab apa? Di dalam tu dia ada la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan ni dia tak mengantuk dan tak tidur. Masa kita jaga, kita boleh jaga diri kita, kan? Mai apa-apa dari depan, dari belakang, kiri kanan semua kita boleh jagalah, sebab kita tak tidur. Bila kita dah lena, siapa nak jaga kita? Bukannya kita kena patah balik kepada Tuhan tadi. Itu yang baca ayat kursi. Sebab Tuhan dia tak mengantuk, tak tidur.
Jadi kita serah jagaan diri kita ni kepada dia. Masa kita jaga, kita boleh jaga sendiri. Bila kita lena, kita tak mampu jaga diri dah. Kok lah kita ada menuntut ilmu yang ada jin ke apa ke, boleh lah kan? Tengah tidur elok je, anak murid datang baling bola, derek bola, terangkat dah bola lalu ke bawah. Dia dua lah, boleh jadi amalan betul pun dia juga. Tapi amalan gunakan jin pun ada juga, dua lah, bukan semua gunakan jin kan? Kita baling bola, elok badan dia terangkat, bola lalu ke bawah. Kalau jurus ayat panas, dia boleh mengelak sendiri. Dia tengah lenda, mengelak sendiri dia. Mungkin amalan yang betul pun ada, amalan gunakan jin pun ada juga. Yang tu lain. Kita tak ada, kita serah pada Tuhan ni. Sebab Tuhan tak mengantuk, tak lena. Yang ke-8, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini besarlah ganjaran fadilat dia, kelebihan dia. Baca 3 kali pun seumpama baca satu Quran. Kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ini memang amalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah kena sihir. Malaikat datang bagi bacaan ni. Al-Falaq dan An-Nas disebut mu'awwizatain. Ini dua pelindung. Kata sebahagian hadis, apabila Nabi Muhammad dia pakai Al-Falaq dan An-Nas ni, amalan-amalan dia yang lain yang pelindungan dia tinggal dah. Maksud dia besar ni. Segala amalan pendekar ke, segala amalan apa, tok janggut ke, segala amalan dewa-dewi, segala bacaan-bacaan ayat-ayat apa yang lain, Nabi Muhammad dia pakai ni dua. Jadi kita pun kena bergantung jugalah di samping kita pakai yang lain-lain. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada jin. Bukan minta jin tu melindung daripada perbuatan jin dan daripada ain manusia. Ain ni pandangan mata jahat, sihir lah. Setengah ulama dia tafsirkan sebagai sihir. Dia tu terkena ain tu, maksud dia terkena sihir lah. Rasulullah dia mohon perlindungan daripada terkena jin dan daripada terkena ain manusia, sehinggalah turun al-mu'awwizatain. Jadi Nabi Muhammad dia ada bacaan-bacaan tertentu supaya tak terkena gangguan jin, tak terkena sihir. Sampailah turun dua tadi tu, Al-Falaq dan An-Nas. Maka apabila kedua-dua ayat itu telah diturunkan, baginda membaca kedua-duanya dan meninggalkan selain daripadanya. Maksud dia cukup dah dua tu sebenarnya. Tapi dah ada 3 khul, bacalah 3 khul. Siapa nak baca 4 khul campur dengan kuliah pun boleh. Tak ada masalah, 4 khul. Sebenarnya cukup dah. Tak perlu kita pakai ayat yang ada-ada apa-apa orang cerita, tak payah. Yang ni pun cukup dah. Kalau Tuhan nak lindung, yang ni pun cukup. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, bacalah Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain ketika waktu petang dan malam 3 kali, memadai kamu daripada setiap kejahatan. Siang pun baca, malam pun baca 3 kali. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai habis lah. Bukan baca qul huwallahu ahad. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan yang tu sampai habis lah. Sampai habis lah. Jadi memang ada sandaran daripada Nabi Muhammad. Kemudian amalan sebelum tidur. Sebelum tidur pun kita masing-masing ada amalan dah. Saya contohkan saya tu sebab amalan saya ni ringkas, mudah, siapa-siapa pun boleh amal, dan dia ada sandaran. Yang pertama baca Al-Fatihah, yang kedua baca ayat kursi. Sebab la ta'khudhuhu sinatun wala naum tadi tu. Masa kita lena, Tuhan dah jaga kita. Yang ketiga, ni amalan Nabi Muhammad juga, ada sandarannya daripada hadis. Dia tadah tangan, sama ada tengah duduk ke tengah baring ke, baca 3 khul, hembus ke tapak tangan, sapu ke serata badan setakat mana yang sampai. Ulang 3 kali. Nabi Muhammad buat yang ni. Amalan yang lain banyak, tapi saya amal yang ni lah. Nak amal yang lain pun tak apa, tak ada masalah. Kalau ikutkan hadisnya, hembus tapak tangan dulu. Kalau ikut hadis ni, hembus tapak tangan dulu, baru baca 3 khul, lepas tu sapu. Tapi sebahagian ulama dia baca dulu, baru hembus pada tapak tangan. Mana-mana pun tak apalah, baru sapu. Sapu pula sekadar yang mana sampai aja.
Tak payah betul-betul nak bagi kena sampai dalam-dalam telinga kan. Ni betul-betul celah-celah ketiak semua sampai betul-betul nak kena tak ada sapu. Macam mengubat orang jugalah. Kan Nabi Muhammad dia baca kalau dia hembus pada orang sekadar hembus je. Bukan mesti kena hembus betul kena semua kan. Dia hembus semua bagi kena tak. Satu tempat je lah. Jadi pada tangan sapu. Ulang 3 kali. Kemudian yang keempat, subhanallah 33 kali. Yang ni pun biasalah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dalam sebahagian hadis Allahu Akbar tu 34 kali. Yang ni amalan Nabi Muhammad bagi kepada anak dia Fatimah. Apabila Sayyidatina Fatimah dia ni ada masalah nak selesaikan kerja-kerja rumah berat, duk angkat air dan apa semua, dia nak minta pada Nabi Muhammad satu orang hamba kan? Tapi Nabi Muhammad kata aku nak bagi yang lebih hebat daripada hamba. Apa dia amalan ni? Dia sebut tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah. Orang tabligh dia rajin amal. Maksudnya urusan-urusan kita yang berat-berat ke apa-apa insya-Allah selesai. Jadi selesaikan dengan amalan yang ringkas saja. Dan yang akhirnya masa kita nak lina tu sebutan yang terakhir kalau boleh biarlah la ilaha illallah. Tak payahlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak payah tu, tak apa. Macam orang nak mati lah. Yang kita kena ajar la ilaha illallah. Kadang-kadang dia ajar panjang tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kawan lah. Accident lah. Cunak-cunak lah. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula. La ilaha illallah saja. Tapi tak salah. Kalau nak ajar panjang pun tak salah. Tapi sepatutnya la ilaha illallah tu. Dia sebut la ilaha illallah. Kalau nak ulang lagi lah. La ilaha illallah. Ini semua kawan dah lah. Right. Nak dengar pun antara dengar dengan tak dengar lah. Sebab duk kena hentam dengan kereta ni. La ilaha illallah saja. Kita pun kalau seboleh-bolehnya kalimah terakhir sebelum lina tu la ilaha illallah. Kemudian amalan 333 ikhtiar muslim. Amalan 33 ni yang tadi tu lah. Baca 3 khul, setiap satunya 3 kali pada 3 waktu. Kan pagi dah baca dah tadi. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Petang pun baca lah. Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Malam baca lagi. Cuma malam baca sekali, hembus di tangan, sapu mana yang sampai. Lepas tu ulang pula 3 kali. Yang tu je beza.